Shalom， 平安，弟兄姐妹平安，真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心，我们的开始，我们的聚会，好不好？来，在这个美好的时刻，我们一起来闭上我们眼睛，我们一起来祷告。哈利路亚！感谢阿爸父上帝，我们今天早餐可以来到这个地方，我们一起来同心合意，我们一起来荣耀你，来歌颂你的名，因为我知道主耶稣。唯有你配得我们的敬拜和赞美，唯有你主耶稣是我们的真正的阿爸父，真正的上帝。感谢你主耶稣，我们把这首聚会从开始到结束来交托你的手中。我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，我们一起来说阿们。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。来，现在我们准备我们的心，我们一起来赞美敬拜我们的神。我请大家可以站起来，跟我们一起来唱，好不好？哈利路亚 ，Come on！ 主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看了树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因主我的神欢喜快乐。一起来说，主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看了树不效力，也许葡萄树不结果，我仍请求我的神欢喜快乐。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从热就到热落，我心决定与你每天赞美不停。我要赞美，要赞美，我要赞美，只要赞美，神话。
树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因出我的神欢喜快乐。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心决定与你，每天赞美不停。我要赞美，要赞美，我要赞美，只要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心决定与你，每天赞美不停。我要赞美，要赞美，我要赞美，只要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。Come on， 每天从日出到日落，我心决定与你，我要每天做赞美不停。我要赞美，要赞美，我要赞美，这要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，要赞美，我要赞美，只要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，要赞美，我要赞美，只要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。神君王，神君王。谢谢荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚。现在我们准备我们的心，跟上帝来说，主耶稣，我们也欢迎你的圣灵，在这美好的时刻跟我们同在，保护我们。感谢你，主耶稣，我们一起来献上这首诗歌。主温柔的神灵，让我全心感受，渗透我的生命，这下平静和安息。你是我心的满足。主慈爱的真理，你荣光照向我，包围我的身体，这下平静和安息，让我感受你的爱，让我的主，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，在呼召我的主，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。神灵，让我
全心感受，渗透我的生命，赐下平静和安息。你是我心的满足。主赐爱，主赐爱的真理，你荣光照向我，保卫我的身体，这下平静和安息，让我感受你的爱，照照我的主。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，照我的主。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。在我心就是成为我道路，我就是成为我生命，就在这里写下敬拜。在我心就是成为我道路，我就是成为我生命，就在这里写下敬拜。在我心就是成为我道路，我就是成为我生命，就在这里献上敬拜。在我心就是成为我道路，我就是成为我生命，就在这里献上敬拜。献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，照我的主。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。一起来献上，照我的主。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，照我的主。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。我们一起来开口，一起来赞美敬拜我们的神。Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali?
Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan,
artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. 感谢你，阿爸父，我们献上我们的一切，我们的美好的时刻，给我们的阿爸父上帝。耶稣，你被钉在十字架，把自己献为祭，你的宝血为我流，洗净我一切的罪，眼泪是为我哭，一点一滴都充满爱。罪的代价在你身上全钉在十字架。主你的爱，主你的爱，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友，祝你的心刻着我名，你是我并难说。爱何等深，爱何等宽，爱何等巨大。也许你竟然为我生命，因你真心爱我，在我寂寞的时刻，你双手拥抱着我，要悄悄对我说，你永远不离弃我。破碎生命经已复活，幸福属于我。祝你的爱，祝你的恩，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。我名，你是我并难说。爱何等深，爱何等宽，爱何等奇妙。祝你的爱，祝你的恩，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。祝你的心刻着我名，你是我并难说。爱何等深，爱何等宽，爱何等奇妙。献上，耶稣，你被钉在十字架，把自己献为祭，你的宝血为我流，洗净我一切的罪，
眼泪是为我哭，一天一地都充满爱。罪的代价在你身上坚定在十字架。主你的爱，主你的爱，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。主你的心看着我命，你是我避难所。爱何等深，爱何等阔，爱何等奇妙。献上主你的爱，主你的爱，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。主你的心看着我命，你是我避难所。爱何等深，爱何等阔，爱何等奇妙。爱何等深，爱何等阔，爱何等奇妙。爱何等深，爱何等阔，爱何等奇妙。Shalom Bapak Ibu semuanya, 弟兄姐妹平安。 senang bertemu kembali walaupun dalam kondisi kita online. 虽然是网上见面，但是我也很高兴今天能够在这里。 Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri keadaan semua sekarang berubah. 我们无可否认，现在的情况与以前是不一样的。 Semua tidak bisa diprediksi Bapak Ibu. 很多事情我们都不可能去预测。 Bisnis tidak bisa diprediksi, kesehatan tidak bisa diprediksi, segala sesuatu, rencana bahkan tidak bisa kita berharap 100% terjadi. 我们的生意方面或者我们健康方面，我们无法预料，所以100%我们是不可能去猜测的。 Sambil bersaksi, tanggal 21 Maret kemarin, suami saya, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang kenal dengan suami saya, Pendeta Roni Daud Simeon, terinfeksi COVID-19. 在3月21号，我的先生，如果大家认识的，他就是Ronnie Daud Simeon， 他就是因为那个新冠疫情而进去医院。 Dan selama 16 hari harus dirawat di rumah sakit tanpa boleh dikunjungi oleh siapapun juga. 16天之久，他要躺在医院里，没有人可以去探访他。 Waktu itu, WHO dan Presiden Donald Trump mengatakan bahwa obat yang efektif saat itu adalah hydroxychloroquine. 那时候那个卫生局他们以为就是那个药呢是 chloroquine， Dan suami saya dibom terus dengan obat-obat tersebut. 所以医生方面呢一直用那个药来去帮他抵抗。 Tapi kemudian berubah. Sekarang dikatakan oleh WHO bahwa hydroxychloroquine sudah bukan obat yang efektif lagi. Sempat diganti dengan obat namanya remdesivir. 然后呢，他们觉得那个 hydroxychloroquine 呢是不能够医治的，反而是改用了另外一个药物。 Ilmu pengetahuan berubah. 所以医学科知识是改变。 Sempat dikatakan juga bahwa penularan COVID itu lewat droplet. Tapi kemudian ilmuwan yang baru lagi menyatakan bahwa penularan bukan hanya lewat droplet, tapi lewat aerosol, udara. 那么初呢以为那个疫情呢是因着那个口沫而传播的，但是后来呢，原来是也可以借助空气这样被传播的。 Semua berubah Bapak Ibu. 所以一切都在改变。 Oke, saya sharing lagi satu. Tanggal 24 Juli kemarin oleh kemurahan Tuhan anak saya menikah di Amerika. Jadi saya, suami, dan anak saya yang sulung ke Amerika. 7月24号，我的孩子结婚，所以上帝的赐福让我们一家人能够去美国那边参加他的婚礼。 Kami mendarat di Lex. 我们在 Lex 那边。 Biasanya yang namanya airport Lex itu penuh dengan manusia, hingar-bingar, ramai, begitu luar biasa. 那么在 Lex 那个 airport 呢，平常是很喧闹的，很多人在那里。
Tapi apa yang terjadi kali ini Bapak Ibu? Pada waktu kami mendarat di Lex, itu begitu seperti airport mati. 但是当我们今次抵达那个 Lex 的时候，我好像一个死气沉沉一样， Begitu sepi Bapak Ibu. 是这样的激进，没有生气。 Kami naik pesawat pula, pesawat yang begitu besar, penumpangnya hanya 19 orang. 我们乘着飞机回来，也乘客只有16个人而已。 Kami beli pesawat ekonomi, kelas ekonomi, tapi kami seperti di kelas bisnis. Karena suami saya selonjor, itu tidur di 4 bangku dan saya di 3 bangku, Bapak Ibu. 虽然我们是在经济舱，但是我们好像坐在商务舱，因为是非常的很多的空位，我们可以在那里舒适的在那里睡觉。 Kemudian anak saya sudah memplan pernikahan sejak Januari. 其实我孩子从1月份就已经开始要预备他的婚礼。 Semua sudah dipesan Bapak Ibu, venue-nya, baju pengantinnya, catering-nya, souvenirnya, semua sudah dipesan, rapi sudah dipesan. 所以他们一切都已经做好那个筹备的工作，比如说婚礼而且在那里订婚的事、结婚的事，一切都已经安排妥当。 Tapi karena COVID ini Bapak Ibu, hingga hari H-10, anak saya masih terus menangis karena apa yang terjadi Bapak Ibu, semua berubah, semua planning berubah. Karena anak saya juga sempat pergi ke konti di sana, dibilang harus memenuhi peraturan begini, begitu, begini, begitu. 所以呢，但是就快要结婚，差不多10天要结婚，但是一切就改变，变成因为这个疫情搞得他非常的伤心，而且他又要去处理一些很多的手续上的事。 Singkat cerita, akhirnya kami memutuskan resepsi ditiadakan tapi tetap berjalan pemberkatan nikah. 所以最终是什么呢？我们取消了，没有婚宴，但是呢，婚礼仍然照常进行。 Manusia punya rencana yang begitu bagus, tapi di atas semuanya itu Tuhan yang berdaulat. 不错，人可以去计划一切，所谓人可以筹划一切，但是定端的都是在上帝手中。 Di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21, di situ firman Tuhan berkata, boleh dibantu ditampilkan, banyaklah rancangan di hati manusia. Ya, kita semua punya rancangan. 不错，这箴言书19章21节是这么说的：人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。 Para pebisnis punya target, punya strategi. Ya itu bagus, hidup harus tetap punya target dan strategi. 不错，做生意的他们已经筹划，也可能有那个目标已经定下，应该是如此的。如果你做生意。 Tapi dari pelajaran COVID ini kita belajar, firman Tuhan ini terjadi Bapak Ibu, bahwa rancangan banyak, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. 不错，人可以有很多的计划，好像现在这个疫情令我们什么呢？谋事在人，但是成事是在天的。 Suami saya bilang kepada anak saya, Tirsa, 我的先生这样对我的儿子说。 Jangan putus harapan, kita punya Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. 不要失望，不要那个灰心，因为我们仍然有上帝，上帝会赐给我们盼望。 Ya, tanggal 24 Juli kemarin oleh kemurahan Tuhan semua tetap berjalan, berlangsung dengan lancar. Tuhan memberkati pernikahan mereka. 所以7月24号，这是完全是上帝的恩慈，让他们能够很顺利的进行他们的婚礼。 Pak Roni, suami saya sempat bilang kepada anak saya, tetap berharap pada Tuhan. 我的先生仍然对他孩子说，你仍然要向上帝在那里盼望他。 Bapak Ibu di rumah, saya mau katakan dalam kondisi yang tidak terduga seperti ini, tetaplah miliki pengharapan. 弟兄姐妹，我要这样对你们说：你们在家里，但是仍然不要失去信心，仍然要在上帝里有盼望。 Karena di dalam Amsal 10 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, harapan orang benar akan menjadi sukacita. 因为在箴言书10章第28节是这么说的：一人的盼望必得喜乐，二人的指望必至灭没。 Setiap kita yang punya Tuhan dalam hati kita nggak perlu ragu-ragu Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan berkata, harapanmu bukan insya Allah atau mudah-mudahan, tapi akan menjadi sukacita. 所以我们每一个人心中都有上帝，我们不应该失去盼望，因为我们不是说希望如此，但是我们的上帝必会成就。 Memang keadaan ini diizinkan Tuhan Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kita mengandalkan uang kita, pekerjaan kita, deposito kita, relasi kita, sekarang nggak ada harapan. 不错，以前我们是常常仰赖什么呢？仰赖我们的那个金钱，仰赖我们的那个财产，仰赖我们的一切本事。但是现在这一切都不能够帮助我们。 Makanya firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
所以在耶利米书17章7节这么说的：依靠耶和华，以耶和华为可靠的，那人有福了。 Yang menaruh harapannya pada Tuhan. 就是他的盼望是在于耶和华。 Sebelumnya harapan kita pada itu semua, kuasa duniawi semua, tidak ada berkat. Tapi firman Tuhan berkata, justru ketika ini semua diizinkan Tuhan, kita angkat tangan, tidak ada harapan lagi. Firman Tuhan berkata, justru kamu diberkati. 很多时候我们就是依靠什么呢？依靠我们的势力，依靠我们的本事。我们以为我们能够成事，但是现在上帝说，你不能靠这一切了，你就是单单要仰望我。 Ada sebuah cerita dalam perjanjian baru, saya percaya Bapak Ibu semua pernah mendengar cerita tentang ini. 在马可福音有一个记载，一个神迹，我相信大家都已经熟悉了。 Seorang perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan. 就是有一个女人，她患了12年的血漏， Di dalam Markus pasal yang ke-8. 就是在马可福音第5章。 Ayat yang ke-26 dikatakan, ia telah berulang-ulang pergi ke berbagai tabib. 在这里第26节讲，她在好些医生手里受了许多的苦。 Kalau dikatakan berulang-ulang dan berbagai tabib, saya bayangkan seperti ini Bapak Ibu. 如果说她在那里常常去看医生，而且是重复的去看的话，可能的意思就是这样。 Saya bayangkan ini. Ke tabib A, dikasih resep, dia beli obatnya, pulang ke rumah, diminum, nggak sembuh. 就是她去假医生，吃了药，但是没有医好。 Kembali lagi masih ke tabib A, ganti obat, ditebus, diminum, belum juga sembuh. 然后她又去B 医生去那里看，吃了药还没有好。 Kembali lagi masih ke tabib A, ganti obat, nggak sembuh pula. 然后她又再去另外看一个大夫，去吃药还是没有被医 Dia 好。 pindah ke tabib B. 然后她又再去那个医生。 Sama, berulang kali ke tabib B, nggak sembuh. Pindah ke tabib C, pindah ke tabib D. Demikian seterusnya, berulang-ulang ke berbagai tabib. 就是他来来去去，又换了乙医生，又换了丙医生，一直看，但是都没有被医好。 Si firman Tuhan berkata, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. 所以在这里讲，他已经为了这件事，他已经用尽他花尽了他一切所有的。 Kalau dikatakan semua yang habis padanya bukan hanya duit loh Bapak Ibu, tapi semua asetnya, semua harta miliknya, semua sudah dijual untuk mengobati, tapi nggak sembuh. 讲到这里，花尽一切，不只是他金钱方面，可能他所有的财产，什么一切可以变卖的，他就全部都变卖，但是他还没有得到医治。 Firman Tuhan dikatakan dia bukannya sembuh, tambah buruk keadaannya. 在这里讲到，不是他越来越好，反而是情况更糟糕。 Saya bayangkan perempuan ini sudah putus harapan, sudah angkat tangan, tidak berharap sama siapa-siapa lagi Bapak Ibu. 我相信呢，这个女人呢，她已经失去了所有的希望，完全是没有一点盼望。 Seperti keadaan kita saat ini, kita sudah mungkin tidak ada harapan. Bapak Ibu mungkin berkata, saya hidup tinggal mengandalkan tabungan saya, Bapak Ibu barusan kena PHK. 可能大家的情况也是类似，我们现在觉得非常的绝望。我现在就靠什么呢？靠我现在所存下来的一些积蓄而生活而已。 Apa yang dilakukan oleh ibu ini Bapak Ibu? 这个女人她怎么做呢？ Ini dia yang harus kita lakukan Bapak Ibu. 这也是我们应该去做的。 Firman Tuhan berkata di dalam Markus 8 ayat yang ke-27, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. 就是说什么呢？第27节，她听见什么？耶稣的事。 Nah, saya bayangkan seperti ini Bapak Ibu, dia punya tetangga, misalnya bisu. 可能她有一个邻居这样对她说。 Tiba-tiba sembuh Bapak Ibu. 这个邻居本来不会说话的，突然之间他已经会说话了。 Dia tanya dari mana sembuh? Oh, tetangganya bilang ada tuh Rabi Yesus yang menyembuhkan. 然后他可能去问这个邻居呢，你怎么样得到医治？有一个那个拉比就是耶稣，他医好我的。 Tetangga belakangnya ada yang kerasukan setan selama ini tiba-tiba disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Oh, Rabi Yesus yang menyembuhkan. 可能他后面也是有一个邻居，他说以前是被鬼附的，现在你已经医好了，是谁医好你的？ Firman Tuhan berkata, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. 在这里讲到他听到关于耶稣的事。 Bapak Ibu di rumah, saat ini kita jangan mendengarkan berita-berita dunia yang dipenuhi dengan kematian, kebangkrutan, ini itu. Kita akan jatuh iman kita. 弟兄姐妹，现在我们不要听外面很多的坏消息，说有谁病死，有怎么样倒闭，这会怎么样？会摧毁我们的信心。 Firman Tuhan berkata, dengarlah berita tentang Yesus. 在这里，上帝的道教我们什么？要听见关于耶稣的事。 Waktu suami saya di rumah sakit karena COVID-19, 当我的先生因为那个新冠病情入医院， tanggal 21 Maret
masuk rumah sakit. 3月21号他要进医院。 Beberapa hari kemudian di berita heboh diberitakan ada beberapa pendeta meninggal karena COVID. 然后几天之后呢，又听见很多的牧师那个传道，因为这个新冠病毒而去世。 Tidak bisa dipungkirin Bapak Ibu, walaupun saya hamba Tuhan, saya ngerti firman Tuhan. Tapi ketika saya dengar berita-berita itu membuat saya syok dan gemetar juga Bapak Ibu. 不错，我是一位神的仆人，但是我也是人。当我听见这一些消息的时候，我心里也非常胆惊心跳。 Itu melemahkan iman saya. 这样呢，就使我的信心越来越软弱。 Apa yang saya lakukan waktu itu, saya mengambil keputusan untuk sesaat saya tidak medsos, tidak nonton TV, apapun yang memberitakan tentang COVID. 所以那时候我怎么样？我做出决定，我不要再看电视关于什么那个新冠的消息，完全断绝，不要去听。 Oke. Firman Tuhan tadi berkata, mendengar berita tentang Yesus. Siapa mendengar? Telinga kita. 刚才我们讲听到关于耶稣的事，是用什么听？是用我们的耳朵去听的。 Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? 我做什么呢？ Saya perkatakan firman, karena yang paling dekat dengan telinga saya, yang setiap saat bisa memperkatakan berita tentang Yesus kepada telinga saya adalah mulut saya sendiri. 我常常每天是这样从口中说出那个圣经的话，因为那个口呢是非常接近耳朵，让我能够自己听见那个上帝的话语。 Termasuk salah satunya saya perkatakan ayat ini di dalam doa saya. 其中一句我常常说的就是这句， Saya berdoa seperti ini Bapak Ibu. 我是这样祷告的： Tuhan Yesus, aku pegang jubahmu. 主耶稣，我现在要抓住你的衣裳。 Kemudian saya perkatakan ketika orang kusta minta kesembuhan dari Tuhan Yesus, Yesus jika engkau mau. Yesus berkata, aku mau. 然后就好像那个患那个麻风病的，他说：“主耶稣，你若肯。”耶稣说：“我肯。” Ya saya katakan Tuhan kalau engkau mau buat orang kusta, aku minta kemurahan-Mu. Berkehendaklah, bermaulah untuk menyembuhkan suami saya. 然后我就说：“主啊，你若愿意那个医好那个病长大麻风的，求你医好我的先生，医治他。” Mulut saya setiap hari memperkatakan firman Tuhan. Telinga saya mendengar berita-berita tentang Yesus, iman saya bangkit. 当我的口一直讲到那个圣经的话语，我的耳朵也听见那个上帝的道的时候，那么我的信心呢就再一次恢复增长。 Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. 罗马书第10章17节是这么说的，可见听见是从听道而来的。 Pendengaran akan firman Tuhan. 就是从听道而来。 Ingat, awas Bapak Ibu ya, sekali lagi saya ucapkan telinga kita harus mendengar berita tentang Yesus. 所以我再强调一次，我们的耳朵要听什么呢？关于耶稣的事。 Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. 我要给一个比方。 Misalnya suami istri, Bapak Ibu sekeluarga berjalan-jalan ke Singapura. 比如说做夫妻的去新加坡旅游， Mau shopping pergi ke Orchard Road. 要去 Orchard Road 那里购买。 Salah satu dari Bapak Ibu bilang daripada kita cuma shopping nggak ada salahnya kita ke Mount Iyo kita cek kesehatan kita. 比起我们只是逛街，不如我们也去那个去那个伊丽莎白医院，在那里去检查身体吧。 Apa yang dilakukan Bapak Ibu tes darah, tes semuanya, kemudian janji ketemu dengan dokter. 然后他们就进行那个体检，然后呢就见到那个医生了。 Oke. Begitu masuk ke dalam ruang dokter, 进去那个医生室， dokternya tiba-tiba sudah wajahnya lesu, matanya sayu, kemudian 然后那个医生呢好像没精打采，很憔悴的这样样子。 dengan sangat menyesal saya mau memberitakan diagnosa bahwa ternyata bapak atau ibu menderita kanker stadium akhir. 我很我不想跟你们说，但是呢，你们原来已经患上了那个第10期的癌症。 Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika telinga kita mendengar bahwa diagnosa kanker, langsung kita pingsan Bapak Ibu. 弟兄姐妹，当我们耳朵听见原来患上那个癌症，我们会怎么样？我们就很快想晕倒。 Dari mana? Telinga kita mendengar. 从哪里呢？就是因为我们的耳朵听见。 Tapi jika seandainya sebaliknya, 但是如果反过来的话， dokter bilang silakan duduk, selamat Bapak Ibu. 比如说你们坐下来，我要恭贺你们。 Dari hasil pemeriksaan Bapak Ibu sehat. 体检的结果你们都很健康。 Olahraga yang cukup, makan yang sehat, tidur yang cukup. 你们健康，因为有那个好的睡觉足够，而且有好的营养。 Siapa yang mendengar? Telinga kita. 是谁听见的？就是我们的耳朵。 Begitu mendengar berita tersebut, kita langsung bersemangat. Ayo kita lanjutkan lagi perbelanjaan kita di Orchard Road.
听到这个好消息，我们就开始再振奋了，我们就继续要再逛街。 Telinga kita hati-hati. 所以我们要特别小心我们的耳朵。 Perempuan ini mendengar berita tentang Yesus. 这个女人听见关于耶稣的事。 Jangan dengarkan sekarang berita-berita hoax, Bapak Ibu. 现在我们不要再去听那些假消息，弟兄姐 Ini 妹。 bangkrut, itu mati, ini susah, itu kanker, ini COVID. 比如说这个人倒闭，那个人现在很惨被解雇，那个人又生病病倒，这个人又患上那个癌症，那个人又患上那个新冠病毒。 Itu akan mematahkan harapanmu, mematikan imunmu. 这会怎么样呢？会令我们灰心，而且会令我们的那个免疫力降低。 Apa yang terjadi dengan perempuan ini selanjutnya? 接下来这个女人又怎样呢？ Berita yang dia dengar membuat dia secercah harapan. 就是他听见这个关于耶稣的事，就给他医属的那个希望， Membangkitkan imannya. 就令他有那个信心。 Ketika seseorang punya harapan, dia jadi bersemangat, dia jadi bergembira, Bapak Ibu. 当一个人有盼望的时候，他就会非常的振奋，他就非常的快乐。 Bukan sedih terus, nggak ada harapan. 他不会好像很悲哀这样没有盼望。 Ketika dia ada harapan, dia bertindak. 当他有盼望的时候，他就采取行动了。 Dan apa yang terjadi? Kita lihat firman Tuhan selanjutnya. 然后接下去怎么样呢？我们要看。 Oke. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar. 耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去。 Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ada tenaga, ada kuasa, ada power yang keluar dari Yesus. 哇，这个是非常了不起的，弟兄姐妹，有能力从主耶稣出来。 Yesus berhenti dan dia berkata, siapa yang jamah aku? 耶稣就停下来说：“谁摸了我 Oke, kita lanjutkan lagi. 我们接下去 Kemudian 看。 murid-muridnya menjawab. 然后那些门徒就这样对他说 Begitu banyak orang di sini guru. Semua orang berdesak-desakan dengan engkau. 他说：“这里有这么多人，个个人都是在那里拥挤着你，你会说谁摸我吗？” Waktu itu belum social distancing. 那时候还没有那个社交距离。 Bayangkan Bapak Ibu, semua orang menyentuh Yesus, semua orang mengenai badannya Yesus. 弟兄姐妹，想想看，这么拥挤，个个人都能够碰到主耶稣，摸到他。 Tapi tidak ada satu orang pun dari mereka yang menyentuh Yesus menarik tenaga Yesus. 但是没有一个人触摸到主耶稣，能够从主耶稣身上有能力得着。 Perempuan ini hanya menjamah jubahnya. 这个女人只是摸他的衣裳而已。 Tapi firman Tuhan berkata tenaga keluar Bapak Ibu. 但是在这里讲到怎么样呢？主耶稣的能力就出来了。 Apa yang menarik tenaga keluar dari Yesus? 是什么导致主耶稣的能力出来呢？ Apa yang menarik kuasa keluar dari Yesus? 是什么能够引到这个能力出来呢？ Bayangkan kalau perempuan ini masih sedih dan ada harapan, tidak mungkin menarik kuasa keluar. 想想看，如果这女人还是很悲哀、没有盼望的时候，不可能令主耶稣的能力出来。 Saat ini Bapak Ibu di rumah, 现在弟兄姐妹在家中， keadaan apapun Bapak Ibu, 现在你无论情况是怎么样 milikilah harapan. 我们要拥有那个盼望 Bersemangatlah. 我们要仍然振奋， Datang pada Yesus. 来到主耶稣面前， Cari wajah Tuhan, merendahkan diri. 来谦卑自己，寻求神的面，主耶稣的面。 Sama seperti Bapak Ibu sedang menarik kuasa dari 如 Tuhan. 此的话，我们就好像把主耶稣的能力引到我们身上。 Satu cerita lagi Bapak Ibu tentang seorang perwira. 还有讲到另外一个故事，是讲到一个千夫长。 Firman Tuhan berkata, perwira ini punya hamba yang sakit dan sangat menderita. Berarti sakitnya parah Bapak Ibu. 在这里是讲到百夫长，他有一个仆人的生病， Ya, ini di dalam Matius pasal yang ke-8. 就是在马太福音第8章。 Kemudian dia ketemu Yesus. 然后他就见到主耶稣， Dia bilang bahwa hambaku sakit dan sangat menderita. 然后就说我的仆人病倒了，非常的痛苦。 Tuhan Yesus bilang, oke, aku akan ke rumahmu. 好，主耶稣说好，我会到你的家里。 Oh, perwira ini bilang, gak perlu ke rumahku, Tuanku Guru. 他说主啊，夫子，你不必到我家 Lihat 里 Bapak 来。 Ibu, katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. 大家留意，他说只要你说一句话，我的仆人就必好了。 Dia berkata, karena aku seorang bawahan dan aku sendiri punya bawahan. 他说因为我也有部下，有兵在我以下。 Kalau aku bilang kepada bawahanku pergi, dia akan pergi. 如果我对我的部下说你去，他就会去； Kalau aku bilang datang, dia akan datang. 我说你来，他就会来。 Kalau saya bilang kerjakan ini, dia akan melakukannya. 如果我叫他做这件事，他一定会去做的。 Ini bukan sulap Bapak Ibu. 这不是说变魔术 Bukan simsalabim ada kedabra. 不是说这样变魔术变出来的。
Tapi ini karena kuasa perkataan, Bapak Ibu. 但是因为这是什么呢？那个口的那个权势， Nah, dia bilang kepada Tuhan Yesus, satu patah kata akan menyembuhkan hambaku. 所以他对主耶稣说：“只要你说一句话，我的仆人就会好了。” Jadi begini Bapak Ibu, perwira ini tahu tentang otoritas. 所以弟兄姐妹，这个百夫长呢，他知道关于权威的事， Dia juga tahu tentang kuasa perkataan dari sang pemegang otoritas. 他也知道有权势的人，他口中所说的话是有力量的，有能力。 Saya mau katakan Bapak Ibu, 我要这么对大家说， bahwa kita semua juga adalah orang-orang yang memegang otoritas. 我们所有也有这个权能。 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, 在约翰一书约 ayat 翰 yang ke-12, bahwa setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia diberi kuasa sebagai anak Allah. 就是凡接受耶稣主名的，就成为上帝的儿女，就有他的权势。 Ya, berarti kita semua pun punya kuasa, 所以我们所有人都有这个能力 punya otoritas. 有权势。 Perhatikan, kata-kata kita pun berkuasa. 请留意，我们所说的话也是有能力的。 Jadi selain hati-hati dengan apa yang kau dengar, 所以除了要特别小心，我们听的是什么， hati-hati dengan apa yang kau katakan. 我们说的什么，我们也要注意。 Oke. Pada waktu suami saya di rumah sakit, 当我的先生在医院里， saya terus perkatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. 我一直在那里说出上帝的话。 Saya berkata seperti ini, 我这么说， Tuhan kami akan bersama-sama melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. 我这么说，我在活人之地必见到你的恩惠。 Saya perkatakan seperti ini, Bapak Ibu. 我也这么说， Tirsa akan menikah, dibawa papahnya dituntun papahnya ke pelaminan. 这是就是我的女儿一定会在爸爸的陪同下进行那个婚礼。 Saya perkatakan masa depan anak-anak saya. 我在那里讲的关于我孩子们的前途。 Saat ini Bapak Ibu, 现在弟兄姐妹， keadaan apapun yang sulit, 现在无论你这情况是怎么样的困难 bisnismu, 你的生意、 keuanganmu, 你的钱财方面 pelayananmu, 你的服饰、 anakmu. 你的孩子们， Firman Tuhan berkata, 主的话这么说， satu patah kata 你只要说一句话， berkuasa. 就有能力。 Memang kita bukan Tuhan, 说我们不是上帝， tapi kita belajar dari sini 但是我们在这里来学习， bahwa kata-kata kita berkuasa. 就是我们说话是有权 Hati-hati 利 dengan 的， kata-kata 所以我 kita. 们所说的话要特别小心。 Oke, nah kita saat ini di Indonesia sedang istilah PSBB. 现在我们在印尼是处于什么呢？就是那个社交距离要有控制， Yang artinya pembatasan sosial berskala besar. 就是有那个居家令啦。 Oke, pembatasan sosial berskala besar. Rupanya Bapak Ibu ketika saya baca firman Tuhan, ada ayatnya. 原来弟兄姐妹，当我看圣经的时候，原来也有关于这一节的经文， Yang berkaitan dengan harapan. 就是与盼望有关的， Dalam Mazmur 37 ayat 4 dan yang kelima. 就是在诗篇37篇第4、第5节 Oke, PSBB. 讲到居家令。 Oke, firman Tuhan berkata seperti ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. 他说：“当将你的事交托耶和华。” Nah, setelah berserah, kita juga harus percaya. 我们已经交托之后，我们也要相信。 Gini Bapak Ibu, ketika kita percaya, ketika kita berserah, itu 100% kita menyerahkannya sama Tuhan. 弟兄姐妹，当我们相信交托的时候，那是100%，我们是依赖上帝的。 Seringkali kita begini sama Tuhan. 很多时候我们跟上帝是这样。 Oke, saya berserah padamu Tuhan, ku berikan hidupku kepadamu 我 Tuhan. 交托你，主耶稣，我将我的生命交托给你。 Tapi masih coba cari-cari alternatif lain. 但是还是想起他另类的方式。 Oh, aku punya kenalan pejabat. 我认识一位官员呐、 Oh, tunggu ya. 好，等一下吧。 Saya bawa ke pejabat dulu. 不如我给那个官员先。 Pejabatnya ternyata nggak bisa berbuat apa-apa. Angkat tangan. 原来那个官员无所作为，不能够做任何事。 Aku berserah padamu Tuhan, aku percaya padamu 我 Tuhan. 真的相信你，我要依靠你，主。 Tapi ternyata dia masih dia masih punya simpanan. 他记得原来我还有存些钱。 Tunggu, aku masih pakai tabunganku dulu. 等一下，我先用我的储蓄吧。 Firman Tuhan berkata, percaya, berserah. 在这里是讲到是什么呢？你要交托，然后也要依靠。 Oke. P pertama percaya, S pertama berserah.
就是呢，我们要什么？第一，我们要相信；第二呢，就是要交托。 Nah, B-nya apa yang terjadi sama seperti perempuan pendarahan tadi? B 是什么呢？就好像刚才那个女人一样 Bergembiralah. 她就会很开心的。 Milikilah harapan. 我们要拥有那个盼望。 Oke. Anak saya yang sulung sudah bekerja, Bapak Ibu. 我最小的儿子已经工作了， Oleh kemurahan Tuhan, dia menduduki jabatan yang cukup tinggi di kantornya. 因为上帝的恩典，他做的职位蛮高。 Dia membawai sekitar 700 orang karyawan. 他部下有700个员工。 Pada Lebaran kemarin, waktunya orang memberikan THR, 在解禁节得到花红的时候， karena keadaan seperti ini, omset juga berkurang. Biasanya perusahaannya ekspor juga mengalami semua kelesuan ekonomi. 因为情况这样，经济不太好，所以也影响到那个公司的业绩， Otomatis THR nggak bisa 100% dan itu pun harus dicicil. 所以他们不能够100%的给那个花红，而且也可能要 Ya, di mana-mana tetap ada 月去 provokator. 看看到处也是有那个挑唆者。 Nah, provokator tersebut mempengaruhi semua karyawan demo yang terjadi. 所以那个挑唆呢，就挑唆所有的员工，让他们在那里示威抗议。 Sama anak saya harus ke polisi, melaporkan, minta ini itu, ngurusin semua masalah ini. 所以我的孩子呢，儿子呢，就要去警局，要为这些事要做一些事。 Tapi di tengah-tengah keruwetan itu semua, 在这一切烦恼情况之下， dia berserah dan percaya kepada Tuhan. 他就是完全仰望交托上帝。 Nanti saya tutup dengan ini, dia minta hikmat Tuhan. 他就是怎样呢？他就是求上帝给 Apa 他 yang 智 terjadi? 慧。 Timbullah harapan. 怎么样呢？就有产生了那个盼望。 Dia cerita kepada kami orang tuanya. 然后他就跟我们做父母的这么说。 Papa, Mama, 他说：“爸妈， ketika kita ada harapan, 当我们有盼望的时候， kita timbul semangat. 我们就有什么有活力。” Bapak Ibu jawab saya yang di rumah, apakah harapan itu sudah di tangan? 弟兄姐妹，我现在要问你在手中是不是拥有那个盼望呢？ Namanya harapan itu sesuatu yang belum di tangan. 盼望其实是还没有在手中的， Kita masih berharap. 我们还是在那里希望。 Tapi ketika kita punya harapan, kita semangat Bapak Ibu. 但是当我们有盼望的时候，我们就会有什么呢？会振奋，会振奋。 Makanya firman Tuhan berkata, bergembiralah. 所以弟兄姐妹在这里，上帝说你们要快乐。 Jadi firman Tuhan berkata, PSBB, percayalah, berserahlah, bergembiralah. 所以PSBB 呀，它其实是什么呢？说要相信，然后我们要交托，而且我们要快乐。 Dan apa yang terjadi yang terakhir ketika kita semua melakukan itu? Iya, Tuhan akan bertindak. 然后最后是什么呢？上帝他一定会采取行动。 Bapak Ibu, kalau Tuhan yang sudah bertindak, Dia akan memberikan kemenangan yang sepenuhnya. 弟兄姐妹，如果上帝采取行动的话，他一定会给我们完全的那个胜利。 Oke, kenapa sih kita harus berharap pada Tuhan? 为什么我们要盼望仰望上帝呢？ Karena di dalam Ibrani pasal yang ke-6, 因为在希伯来书第6章， firman Tuhan berkata, pengharapanmu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. 就是我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠。 Sauh itu apa sih Bapak Ibu? 其实锚是什么呢？ Sauh itu jangkar. 锚就是那个锚了。 Pelaut tersebut kalau ingin mendaratkan kapalnya, sebelumnya dia akan taruh jangkarnya dia taruh di tempat yang kuat. 那个水手如果想要停靠一个船是怎么样，就抛锚到那个海底。 Sehingga walaupun tetap ada badai, ada gelombang, kapalnya nggak akan hanyut Bapak Ibu. 所以虽然有风暴，但是那个船不会受到影响。 Firman Tuhan di dalam Ibrani dikatakan, 就是在希伯来书是这么说的。 pengharapan orang percaya itu kuat Bapak Ibu, aman. 如果我们是有盼望的人，我们是能够坚固牢靠。 Karena apa? 为什么呢？ Karena jangkarnya ditetapkan pada Yesus. 因为我们的锚是在主耶稣里。 Ingat, pengharapan orang benar mendatangkan sukacita. 记得义人的盼望是会带给我们的什么喜乐？ Sekarang saya tutup dengan satu hal ini. 现在我要以这件事做结束。 Oke, kita sudah dengar banyak firman Tuhan. 不是，我们已经听见很多上帝的道， Mendengar berita tentang Yesus. 也听到关于耶稣的事， Perkatakan karena kata-kata kita berkuasa. 也说一些有能力的话语。 Iman kita bertumbuh. 我们的信心也得到坚固。 Kita percaya Tuhan menolong kita. 我们相信主耶稣会帮助我们。 Kita percaya Tuhan memberi jalan keluar. 我们也知道主会为我们开出路。
Tapi masalahnya apa yang harus kita lakukan? 但是问题是我们应该做什么呢？ Oke, di PHK Bu, apa yang harus saya buat? 我现在被解雇了，我应该做什么呢？ Bisnis mati Bu, apa yang harus saya buat? 现在没有生意了，我该做什么呢？ Anak sekolah dari rumah Bu, semua PR tanya saya pusing Bu, nggak tahu harus bagaimana. 现在孩子是在家里读书，全部都要问我功课， OK 我已经头晕，我该怎么做呢？ Ayat yang selanjutnya kita mari lihat sama-sama di dalam Yakobus Bapak Ibu. 好，让我们一起看雅各书， Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. 雅各书第1章第5到第8节。 Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, minta. 所以你们中间若有缺少智慧的，就要求。 Kekurangan hikmat di sini bukan berarti saya bilang Bapak Ibu orang bodoh, bukan. 在这讲没有智慧，不是说大家是愚笨的，我不是这个意思。 Ya, firman Tuhan bilang mintalah hikmat. 在这里就讲到你要求那个智慧， Firman Tuhan berkata, aku akan memberikannya dengan murah hati dan gak bangkit-bangkit. 我就会赐给你们，不会让你们生气。 Nah, apa sih maksudnya membangkit-bangkit Bapak Ibu? 怎么样？就是不会斥责人的意思是什么呢？ Kalau orang lain yang tolong kita, 如果其他人帮助我们， orang lain akan berkata, 可能他们会这么说。 oh dia kaya gara-gara waktu susah aku yang tolong. 他现在有钱是因为他有困难的时候我帮助他。 Dia membangkit-bangkit. 那就是令人生气的。 Tapi firman Tuhan berkata, mintalah hikmat Tuhan. Tuhan memberikannya dengan murah hati tanpa membangkit-bangkit. 在这里讲到呢，我们要求智慧，那么他呢就会赐给我们，他会厚赐给我们，也不会斥责人的上帝。 Tapi sekali lagi dengan hal yang sama, firman Tuhan bilang, mintanya harus dengan yakin, jangan ragu-ragu. 但是再一次，我们是怎么样求呢？就是不可犹豫，是很坚强的这样去求， Dengan percaya. 要相信。 Seperti tadi firman Tuhan berkata, percayalah. 就好像刚才讲的，你要相信。 Sebab firman Tuhan berkata, kalau kamu mintanya dengan ragu-ragu, kamu bahkan tidak dapat apa-apa. 如果你是疑惑的求，你不会得到什么的。 Oke, saya tutup dengan banyak kesaksian. 我现在有另外一个见证做结束。 Ada pekerja di gereja kami, 在我们教会有一个员工 di PHK Bapak Ibu. 被人辞职，被解雇 Gara-gara kondisi COVID ini. 就是因为现在疫情之下， Tadinya dia mengandalkan pekerjaannya. 本来他是完全依靠这份工作， Gajinya cukup bagus Bapak Ibu, 而且 jabatannya bagus. 他的薪水也是不错，位置也是不错的。 Nah, tapi karena kondisi dia di PHK, dia berharap pada Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. 因为他被解雇，所以他就求上帝给他智慧。 Maaf saya sebutkan ini ya, dia sekarang bikin babi panggang. 对不起，我现在要怎么说？他现在是什么呢？他现在是变成是煮一些菜式，比如说烤猪肉。 Saya tanya sama dia, kamu kok hebat? Kamu sebelumnya cuma megang komputer, kamu pinter IT, kok tiba-tiba kamu bikin babi panggang? 我说你平常你只会那个电脑的工作，为什么现在你可以烤那个烧肉呢？ Dapat resep dari mana? 你从哪里得到那个菜谱？ Saya meriset-riset Cici, katanya gitu. 他说姐，我就是这样上网去查， Ganti resep ini, pakai itu, terus saya coba. 我在那里不断的试用不同的材料怎样。 Dan saya mau katakan, babi panggangnya haujak sencing ping Bapak Ibu. 我要这么说，那个烧烤肉真的很好吃啊。 Oke, yang terakhir lagi Bapak Ibu. 最后，弟兄姐妹， Ada sepasang sekeluarga pindahan dari kota lain ke Jakarta. 有一对夫妇是从外地搬来这个野城的。 Gaji suaminya besar. 那个做丈夫的薪水蛮高。 Gara-gara COVID ini dipecat. 就是也因为 PHK 这个疫情，最终也是被解雇， Aduh, mereka sedih, nggak punya harapan lagi. 他们就非常的伤心，没有盼望了。 Nggak bisa mengharapkan gaji dari pekerjaan. 就不可能靠那个薪水来过活。 Mereka berdoa minta hikmat Tuhan. 他们在那里求上帝给他们智慧。 Dan firman Tuhan berkata, mintalah aku akan memberikan dengan murah hati. 上帝说你要求我，我就会赐给你。 Selain minta harus bekerja dan rajin, Bapak Ibu. 当然求了之后，我们也要殷勤的工作。 Nah, dia coba-coba masakan. Dia mencoba rahang ikan tuna bakar. 然后他就在那里试做菜，他就用那个 tuna 鱼的方式去煮。 Dia bikin colo-colo dari dabu-dabu. 他是用一种方式了就把它做成这个菜谱。 Wah, enak sekali Bapak Ibu.
做出来真的很好吃。 Nah, ternyata justru dari beberapa masakannya dia bisa menghidupi seluruh keluarganya. 原来就是借助他的这个好的手艺，烹饪手艺，他就能够让他的家里人能够维生。 Dalam beberapa bulan dia masukkan ke Instagram, dia masukkan ke Facebook. 他就靠着那个 Instagram、脸书这样去销售。 Banyak pelanggan datang kepada dia. 哇，很多人找上门。 Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, 弟兄姐妹，上帝知道这么说， orang benar akan dipelihara Tuhan, tidak akan kekurangan. 义人会受到上帝的照顾，不会一无所缺。 Apa bedanya iman dan hikmat sekarang? 现在信心跟智慧有什么不同呢？ Iman memberi kita kekuatan, keyakinan 信心会赐给我们力量，有能力， bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, menjamin masa depan 就 kita. 是上帝会保证我们的前途，会帮助我们。 Kalau hikmat, 而智慧呢？ hikmat itu memberikan strateginya, jalan keluarnya. 智慧就是给我们那个策略，如何走出这个困局。 Iman memberikan kekuatan, 信心赐给我们力量， hikmat memberikan way out-nya. 而智慧是给我们那个出路。 Jadi siang hari ini Bapak 所以 Ibu, 今天中午，弟兄姐妹， dengar berita tentang Yesus. 我们要听关于主耶稣的事， Katakan kata-kata yang benar. 要说一些有意义的话， Imanmu bertumbuh. 然后我们的信心就会增长。 Percayalah, bergembiralah. 我们要相信，而且要快乐。 Tapi kita juga minta hikmat Tuhan. 但是我们也是要求上帝赐给我们智 Tuhan 慧。 akan memberikan hikmat. 上帝赐给我们智慧。 Apa yang akan kau lakukan ke depannya? 然后我们就知道如何做。 Tuhan akan memberikan hikmat. 上帝会赐给我们智慧。 Langkah-langkah hidupmu selanjutnya. 我们接下来应该走哪一步？ Saya tutup paling akhir. 最后我要这么说。 Firman Tuhan berkata, 上帝的话这么说。 ketika kita sudah mengandalkan Tuhan, 当我们依靠上帝之后， posisimu diberkati. 你就一定会蒙祝福。 Karena Yeremia 17 ayat 7 tadi dikatakan, 因为耶利米书第17章这么说， diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. 就是依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。 Mari kita berdoa Bapak Ibu. 我们一起低头祷告。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. 弟兄，主耶稣为你的道，我们要感谢你， Karena pengharapan yang kami miliki, pengharapan yang mendatangkan sukacita. 因为我们所拥有的盼望会带给我们喜乐， Pengharapan yang pasti. 是确定的盼望。 Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. 我们感谢你，因为你常常与我们同在。 Sekarang siang hari ini Tuhan. 今天中午，弟兄， Ayo Bapak Ibu semua di rumah katakan sama-sama, Tuhan, kami minta hal. hikmat-Mu Tuhan. 让我们大家一起来说，我们要向你求智慧。 Bapak Ibu yang di rumah mungkin suami istri bergandengan tangan. 在家中的夫妻，你们可以牵着 Sepakat 手，同心合一的， minta hikmat Tuhan. 求上帝赐给你们智慧。 Berikan hikmat-Mu Tuhan. 主啊，求你赐给他们智慧。 Terobosan apa? Pekerjaan apa? 让他们工作上能够有什么突破呢？ Pelayanan yang bagaimana? 应该怎样的服侍主呢？ Yang harus kami buat. 是他们应该去做的， Yang harus kami lakukan ke depan. 是我们应该接下来去做的。 Dan terima kasih Tuhan Yesus. 感谢你，主耶稣， Kami sudah menerima hikmat-Mu. 我们已经领受了你的智慧。 Dalam nama Yesus, 奉耶稣基督的圣 kami 名， berdoa. 我们这样祈求， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福大家。 Shalom. Atas nama Gembala, seluruh pengerja serta Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDM Nancy Limantono atas pelayanan Ibu dalam menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah online minggu depan tanggal 13 September 2020 akan dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah, akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut juga akan disertai dengan ibadah raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Ibadah secara online dimulai pada pukul 7 pagi untuk youth dan junior service, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBIPRJ CK7. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBIPRJ. Persembahan juga dapat diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang.
Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap bersandar kepada Tuhan Yesus dan membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 siang sampai dengan pukul 7 malam, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar setiap kita dapat melewati badai kehidupan yang terjadi, baik itu pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain, dengan setia duduk di kaki Tuhan. Untuk info link, ID, serta password, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Dampak dari COVID-19 di banyak sektor usaha telah membuat banyak perusahaan bangkrut, sehingga badai PHK tidak terelakkan. Tahukah Anda apa yang akan menjadi the true next normal? Dapatkan review informasi tren dari perilaku konsumen dan relaksasi sektor ekonomi dalam masa pandemi ini, agar kita tidak salah dalam melangkah. Mari kita belajar membangun bisnis masa depan secara fast, smart, dan ekosistematis. Kami mengundang Bapak Ibu mengikuti webinar MUI GB PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 7 September 2020 pukul 7.30 sampai dengan pukul 9 malam. Dengan narasumber kita kali ini adalah Bapak Yongki Surya Susilo. Beliau adalah seorang konsultan to the Nielsen Indonesia. Dan tema kita kali ini adalah tren konsumen dan pasar Indonesia pasca COVID-19. An Economy Outlook 2020. Webinar ini gratis, untuk itu segera daftarkan diri dengan klik www.gbprj.org/MUI. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi 0813 8006 1070. Pernikahan adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal yang harus kita bangun dan belajar bersama pasangan kita selama perjalanan untuk menjaga pernikahan kita bahagia dan mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana mewujudkannya? Apa saja yang perlu kita ketahui? Unit komunitas berkolaborasi dengan Men of Integrity dan Women of Integrity mengadakan online class via aplikasi Zoom dengan menggunakan Maximum Marriage Curriculum untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di atas. Tempat terbatas, untuk itu, mari segera daftarkan diri Anda bersama pasangan untuk belajar bersama di program tersebut. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Chandra Hermawan Chong. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 7616 5903. Atas nama Gembala dan seluruh pengereja CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan bantuan baik berupa tunai maupun sembako yang telah kami salurkan kepada jemaat maupun orang-orang yang membutuhkan, baik berupa sembako maupun makanan siap saji. Biarlah setiap apa yang kita lakukan sebagai bentuk terang Kristus. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too big, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. Oh, if He carry the weight of the world upon His shoulders, Dan kami terus menghimbau bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk ambil bagian dalam misi kemanusiaan tersebut, dapat menghubungi kami. Setiap bantuan apapun yang diberikan akan kami salurkan bagi yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu GBI PRJ CK7 1, 2, 3. Tuhan Yesus I know my sister that He Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 这个7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，
当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第3个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说，我因信，所以如此说话。我们也信，所以也说话。第3个五旬节的意义，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第3个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第3个五旬节将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，在JK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这曾为我民下的指明，若是这杯祷告寻求我的面，传离他们的恶行，我并从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家，阿主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得着成就。我们祷告，让全体JK7华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你这给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝是给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养事工，使他持续被使用成为第3五旬节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的JK7牧师长许愿者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人。愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在JK7的牧养生空，是我们所有在JK7的子民配得在上帝面前。我们也为伯特利教会、神的教会、
Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂，也为在这个督助兴起也利密的一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督助参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝这给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个督助华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督助牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. 我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定于你。每天赞美不停，我要赞美，要赞美，我要赞美，只要赞美，大声欢呼，你是永